Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk perbincangan saya adalah mekanisme pembersihan air muatan najis menurut fiqh dan aplikasinya dalam rawatan kumbahan oleh Indah Water Consortium ke arah mencapai kelestarian sumber air. Sebagai pendahuluan, jika kita lihat air merupakan satu sumber yang amat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi manusia. Di muka bumi ini terdapat 70% air, di mana 97% ialah air masin dan 2,5% adalah air tawar. Akan tetapi, daripada 2,5% air tawar yang wujud itu, hanya 0,3% sahaja air tawar yang boleh digunakan dalam aktiviti seharian, iaitu di kawasan tasri dan sungai. Di Malaysia, di antara pendekatan yang diambil bagi mengelakkan pencemaran air adalah dengan merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan semula ke dalam sungai. Dan proses merawat air sisa kumbahan telah pun dijalankan oleh Indah Water Consortium sebelum air tersebut dilepaskan ke sungai. Walau bagaimanapun, daripada perspektif syariah, semua produk yang terhasil daripada air kumbahan ini memerlukan analisa hukum yang terperinci kerana ia bersangkut dengan isu penggunaan semula air yang telah bercampur dengan najis. Dalam erti kata lain, kita sebut sebagai air muatan najis. Jadi, dalam kajian ini kita akan membincangkan sama ada air kumbahan yang telah pun dirawat boleh dikategorikan sebagai air mutlak ataupun tidak. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti mekanisme pembersihan air muatan najis menurut fiqh. Yang kedua, menganalisa secara perbandingan dengan amalan rawatan air kumbahan yang terdapat di loji rawatan kumbahan milik Indah Water Consortium. Dan yang ketiga, untuk menilai efluent perawat dan kesannya terhadap hukum haram dalam Islam. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif, iaitulah dengan kaedah pengumpulan data secara analisis dokumen dan pemerhatian. Pemerhatian telah pun dilakukan di loji rawatan kumbahan serantau KL-112 yang terletak di Ceras, milik Indah Water Consortium. Jadi, untuk melihat kepada mekanisme pembersihan air muatan najis menurut fuqaha, sebenarnya terdapat 3 teknik yang telah pun ditetapkan, iaitu yang pertama ialah mukatsarah. Teknik mukatsarah bermaksud penyucian najis dengan menambah air yang banyak meskipun dengan menggunakan air najis. Dalam mazhab Syafi'i, maknanya teknik menambahkan air sehingga air tersebut mencukupkan air tersebut sehingga 2 polah. Walaupun dengan menggunakan air najis, jika telah pun hilang sifat-sifat najis itu, dari segi bau dan rasa dan warnanya, maka boleh dikatakan sebagai air mutlak. Yang keduanya ialah teknik an-nazah. Nazah bermaksud menyingkirkan najis daripada sesuatu tempat ataupun membuang sebahagian air sehingga menghilangkan kesan najis. Ini kita sebut sebagai teknik an-nazah. Dan yang ketiga ialah perubahan secara semula jadi. Dan teknik secara semula jadi ini disebutkan oleh para fuqaha ialah dengan cara membiarkan air najis dalam tempoh masa tertentu sehingga menyebabkan kesan najis iaitu warna, bau dan rasa hilang dengan sendirinya. Dan kaedah ini diterima dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dengan syarat air tersebut mestilah dalam kuantiti yang banyak, iaitulah melebihi 2 polah. Dapatan kajian ini ialah setelah kita membandingkan di antara kaedah rawatan air menurut fiqh dan melihat pelaksanaannya di loji rawatan kumbahan serantau KL-112, terdapat 3 peringkat rawatan yang diamalkan oleh konsortium, iaitu peringkat preliminary,
sekunder dan tertiari. Baik. Jadi peringkat preliminary ini terdapat tiga kaedah rawatan, iaitu pertama, pengumpulan air sisa kumbahan daripada pembetungan. Yang keduanya, saringan sisa kumbahan kasar untuk membuang bahan-bahan yang tercemar. Yang ketiga, saringan sisa kumbahan halus. Jadi segi fiqahnya, kaedah yang pertama itu disebut sebagai mukatsarah. Yang kedua itu nazah. Dan meskipun begitu, kalau dari sudut kategori airnya, dari peringkat preliminary ini masih lagi air tersebut dikategorikan sebagai air mutanajis. Pada peringkat rawatan sekunder pula, iaitulah peringkat rawatan biologi melalui kaedah pengudaraan selama 2 jam, yakni oksigen mikro. Kaedah ini lebih bertepatan dengan kaedah taghyir dalam sudut fiqh, tetapi masih lagi kekal sebagai air mutanajis. Dan peringkat sekunder yang kedua ialah tangki penjernih mengikis enak kemar, bertepatan dengan kaedah taghyir ataupun nazah, dan masih lagi tergolong dalam kategori air mutanajis. Pada peringkat ketiga, dapat tiga kaedah rawatan yang digunakan, iaitu penapis membran, fasa kimia, pengklorinan, dan seterusnya pelepasan efluen ke sungai lah. Kaedah ini bertepatan dengan kaedah fiqh, iaitu nazah. Kaedah nazah, dan hasil daripada rawatan air yang dilaksanakan didapati bahawa airlah najis pada air seperti warna najis, bau najis, dan rasa sudah pun tidak ada. Dan dalam sudut kategori air ini boleh dikatakan sebagai air. Ini merupakan di antara contoh tangki agihan, tangki pengudaraan, tangki penjernih, dan di bawah itu ialah perbezaan di antara air yang telah pun dirawat dan air yang belum dirawat. Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa rawatan air di Loji Rawatan Kumbahan Serantau KL-2 telah pun mengaplikasikan ke semua kaedah rawatan air mutanajis yang dikemukakan oleh para fuqaha. Hasilnya, efluen terawat adalah bersih dan menepati ciri-ciri air mutlak. Dari sudut aspek kualiti air, ia dikelaskan dalam standard A mengikut spesifikasi air oleh Jabatan Alam Sekitar. Efluen terawat ini didapati menyokong matlamat ke-6 dalam Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Walau bagaimanapun, penggunaan efluen terawat hanyalah sebagai satu alternatif, dan jika terdapat air lain yang bukan daripada sumber kumbahan, itu adalah lebih afdal dan perlu diutamakan untuk tujuan ibadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.